وعلى أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan selimpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad Hasan Haji rahimahullah ta'ala. Yang mana insyaAllah ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan kita wal jawabu bil fa' awil waw. Perbahasan yang kita katakan jawab waw ataupun jawab fa dengan waw. Maka jawab fa dengan waw tu keseluruhannya ada 9. Maka kita dah belajar sekarang ni dah sampai iaitu bab yang ke 5 5. Semalam kita belajar itu apa? Ya, semalam yang kita belajar semalam yang keempat dan kelima. Semalam kita belajar yang keempat, yang kelima, iaitu bab pada perbahasan jawab waw dengan fa itu jatuh pada selepas percakapan istifham pada percakapan al-ardu. Al-ardu ni iaitu menuntut dengan secara lemah lembut. Menuntut dengan secara lemah lembut. Itu yang kita bahas malam. Baik, jadi saya nak ulang sedikit lah apa yang kita bahas malam tu. Semalam yang kita bahas iaitu perbahasan istifham. Kemudian istifham ni ada contoh dia. Baik, saya nak tanya Masya Muhammad. Saya nak tanya Hajar Norma Darus. Apa yang kita belajar semalam tentang pada masa faham? Terang apa istifham? Faham terus. Lain Ustaz tak clear lah. Malam dia ada. Lain saya tak clear. Lain hilang Ustaz. Putus-putus. Suara Ustaz Saya tak hilang-hilang. clear, Putus-putus. Ya. Kejap hijab, kejap tak hijab. Siap. Bagi saya okey. Ajaran okey? Okey, saya dengar Ustaz dengan clear. Daripada tadi okey, tak ada putus
Tak ada. Ajar Rona. Kalau ajar Rona nak dengar clear dulu saya tu maksudnya line saya okey. Maksudnya yang siap 500 MB tu okey lagi. Yang lain semua okey ke? Kak ini okey Kak ini? Saya punya tak okey Ustaz, Saya putus-putus. okey Ustaz. Kalau Kak ini okey sebab Kak ini dia pakai time apa? Lupa dah. Dia pakai internet power. Betul tu times tu betul. Mama, sound mama pun okey tapi mama pakai earphone sebab I'm driving. Okey. Alright. Cuba tengok tu Haji Kelana mungkin sekarang ni apa? Mungkin sekarang ni line tak kuat ke hujan lalah sana kan? Haji Safar putus-putus saya menyelam ni okey lah saya sebab cikgu sekolah semua dah pergi sekolah dah senang. Dah kosong dah. Tak ada orang buat PDPR dah. Maka saya punya blog ni dah free. Tak ada nak berat-berat dah. Mari tengok. Ustaz, tadi tak boleh buka saya punya phone tadi. Okey. Nampak bunyi bersih-bersih tu. Tak apalah saya tanya orang lain dulu. Tak apa saya tanya orang lain dulu. Okey, baik. Allah selamat, saya nak tanya Allah selamat Hajah Harziah Ghazali. Ya Ustaz. Boleh jawab tak apa yang saya tanya soalan tadi, iaitu apa yang dimasukkan dengan istifham yang kita belajar semalam. Kemudian sebutkan contoh serta terjemahkan contoh itu. Contoh dia Ustaz ya, contoh. Bukan contoh, saya nak tanya daripada istifham tu apa istifham? Yang semalam kita belajar. Istifham tu maknanya menuntut menuntut dengan cara lemah lembut. Istifham ke? Itu istifham ke? Lain tu. Tu yang saya bagi lain semalam tu. Saya nak tanya, tak apa nanti saya bagi tanya. Saya nak tanya Hajar Nur Aini Kelim. Saya. Boleh jawab? Istifham tu pertanyaan. Istifham tu pertanyaan. Kemudian jangan cerita sampai habis. Nak cerita macam mana Ustaz? Ya? Nak cerita macam mana tu? Berikan contoh sekali dengan dia punya ni. Dengan terjemah dia sekali semalam istifham. Saya ajar semalam istifham. Contoh dia Qal Zaidun. Qal Zaidun. Siap lah. Qal Zaidun pula dah. Fal Bukan Zaidun. Hal Zaidun. Hal Zaidun. Hal Zaidun fid dari fa azhaba ilaihi. Ya betul. Adakah Zaid itu di dalam rumah? Maka sebab aku nak pergi ke Zaid. Ya betul. Okey. Tak apa dah tu boleh. Cantik. Okey baik. Itu dia punya contoh dia. Contoh. Hal Zaidun fid dari fa azhaba ilaihi. Itu contoh semalam kita bagi. Baik, yang kedua al-ardu. Apa yang dimasukkan dengan al-ardu? Kemudian berikan contoh. Saya nak tanya Ustaz Ahmad. Saya nak tanya Kak Rojita Ismail. Permintaan secara lemah lembut ataupun rayuan. Okey. Okey. Contohnya ala tatzilu indana. Tanzilu. Ala tanzilu indana fatusiba khaira. Macam mana terjemahannya? Terjemahannya hendak berhentilah oleh engkau di sisi kami, maka mendapatlah akan engkau kebajikan. Maka sebab mendapatlah oleh engkau akan kebajikan. Ya, maka sebab mendapatlah akan engkau kebajikan. Akan oleh engkau. Oleh engkau ya. Okey. Kemudian kalau datang dengan waw? Yang datang dengan waw, ala tanzilu indana wa tusiba khaira.
hendak berhentilah oleh engkau di sisi kami pada masa yang sama mendapatlah engkau kebajikan. Okey. Terima kasih banyak kalau cerita. Okey, baik, tepat sekali. Baik, itu yang kita semalam belajar tu lah. Jadi sebab al-ardu dia tuntut dengan secara lemah lembut ataupun kita kata rayuan. Al-ardu al-ardu. Kemudian ini kita nak masuk pula yang keenam. Ini kita nak masuk perbahasan yang keenam. Siapa yang Hajar Norma Darul asyik keluar masuk. Tak tahu dia punya internet macam mana. Banyak kali keluar masuk. Mungkin masalah internet kot di sana. Baik. Hari ini kita masuk as-sadisu, yang keenam. Yang keenam, apa dia? At-tahdid. Muka surat berapa ya Ustaz? Muka surat yang sama juga. Surat 13. Tapi di bawah sekali tu lah. Tapi cuma ni dia benda luaran. Selama mana kita punya pembacaan tak habis lagi ni, kita tak boleh nak bergerak lagi kitab kita. Ini masih lagi di dalam wal jawabu bil fa'i wal waw. Ni. Wal jawabu bil fa'i wal waw. Yang kita takdirkan maaf ni. Tengok. Dia kata wal jawabu. Yang bawah sekali tu Tengok saya nak. At-tahdid. At-tahdidu. Ini tahdid lawan al-ardu. Kalau sebut tahdid, lawan dia dengan al-ardu. Kalau bila sebut tahdid, dengan makna tuntut dengan secara kasar ataupun tuntut dengan secara mengerasi. Menuntut dengan secara kasar. Maksudnya cakapan tu secara kasar lah. Menuntut dengan secara kasar ataupun kita kata menuntut dengan secara Paksa. ya. Tu tahdid ni menuntut dengan ataupun menuntut dengan secara kasar. Tengok saya lagi. Ustaz, tulisan Ustaz tak jatah, dal. Apa dia, Tak, macam tak. mana eja tadi? Tadi, Sorry. Tahdid. tak jelas Okey, yang sambung. ejaannya. Tahadol ya buat Tahdid. Dia tak rapat. At-tahdid. Ni ya. At-tahdid. Menuntut di atas, menuntut dengan cara kasar ataupun menuntut dengan cara mengerasi lah. Sekejap kita tengok. Taha. Dot ya dot. Al-tahdid ni alilam taha. Dot ya dot. Dot ya dot. Dot ya dot. At-tahdid. Tu. Tengok. Saya nak bagi contoh. Contoh dia. Ni. Ya.
Ambil misal yang mudah. Halla akramtu Zaidan. Allah. Allah ni dia macam semalam juga. Allah tu juga. Halla Tapi semalam tak ada tasydid Ustaz kan? Yang ni halal tak ada tasydid. halla dia tajdid. Halla halla akramta bukan akramtu. Dia dalam hadis banyak benda-benda ni Macam semalam kita jumpa lah. Ada orang dia dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam syair banyak. Kadang-kadang bila kita nak tatbik, kita nak praktikal tu, kadang-kadang dalam kitab nahwu dia contoh sikit-sikit je. Tapi bila kita jumpa dalam tu kita boleh tahu ni, oh ni ada. Dia banyak Jarang digunakan lah. Lepas tu fayashkuraka. Fayashkuraka. Okey, tengok. Halla akramta Zaidan fayashkuraka. Kalau disebut lafaz halla ni bagi tahdid ni. Ustaz, tahdid tu makna dia apa? Saya terpadam apa ni, line problem tadi. Tahdid tadi iaitu menuntut menuntut dengan cara kasar ataupun menuntut dengan cara mengerasi. Itu panggil halla. At-tahdid. Halla. Kalau Arab bila sebut halla tu dia rasa macam dia menekan kepada kita lah. Soalan kata Boleh kita kata arahan tak Ustaz? Arahan tu tak bersedap. Dia macam halla ni dia macam tengok contoh. Soalan kata dia memang bagi arahan tapi dia bagi arahan tu dan masa arahan tu tapi dia menekan. Soalan kata gini. Halla. Hendak memuliakan engkau akan Zaid. Engkau pergi mulia. Kalau orang Melayu kita kata, engkau tu mesti kena muliakan Zaid. Macam tu. Paksa tak paksa. Macam paksa, macam kasar lah. Dia tuntut. Tegas, Ustaz. Very tegas. Halla. Kalau kita nak terjemah bahasa pondok tu, hendak tuntut semua. Hendak memulialah oleh engkau akan Zaid. Kalau nak maksud dia gini Kalau nak terjemah cara pondok, mula kita tulis dulu. Hendak memulialah oleh engkau akan Zaid. Halla tu lah, hendak memulia tu. Hajar Mili. Tak Hajar Mili tanya, halla tu maksud apa? Halla tu maksud at-tahdid tu. Tapi dengan mana tu kasar, menuntut secara kasar. Kalau kita kalau berdialog tu, kita punya tahu lah orang tu cakap macam mana, kita tahu dah. Kau kalau jumpa raja, kau kena mulia. Kau kena mulia betul. Nama dia isim apa Ustaz? Mana? Halla. Halla ni dia panggil haraf tanbih. Haraf tanbih. Memang dia isim-isim lah. Memang Macam semua ha isim. lah. Dia tu lah. Halla tu haraf tanbih peringatan. Tapi bila dia gabung sekali halla tu, dia khusus. Dia panggil Macam yang ha, ula, ika tu ha tu tanbih ke Ustaz? Ha ula ika. Itu lain, itu dia panggil isim itu domain. Dia bukan semua tu bukan ni. Bukan kias. Ha tu. Dah ha ula itu lain. Itu dipanggil isim domain. Ya ayyuha. Ya bukan bab tu je. Ya ayyuha. Bukan tanbih yang tu. Ya ayyuha lain, ha ula lain. Ya ayyuha tu Saya balikkan kepada ha tu. Ha tanbih tu yang mana satu ha tanbih? Dia nak tengok tu dia kena dia bukan ada tanda kita nak kena tengok dulu dia bergabung dengan apa.
Kalau haula itu tak, kita tak panggil tanwin sebab dia terus sambung. Ni pun terus sambung, tapi dia kena tengok itu, dia kena tengok qarinah. Ni payah juga nak cerita tu. Dia bukan semua kita jumpa hata tanwin, tak mesti. Dia kalau tengok macam ni, ni ini nak bagi peringatan lah. Soalan dia bagi sound, dia bagi warning kat kita. Hala, macam tu. Dia ada peringatan. Kalau kita haula itu lain, itu isim domir. Itu dia tak ada peringatan. Itu nak semata-mata mereka. Mereka itu. Dia tak ada cakap peringatan, tak ada apa. Itu mana gabungan terus. Kalau ya ayuhan nafsul mutmainnah contoh. Wahai. Itu pun tambih juga. Itu peringatan juga. Sebab dia datang dengan hak alif. Kalau haula dia tak datang dengan hak alif. Macam milih. Dia sebab kita tak masuk isim domir lagi. Bila kita tak masuk isim domir. Ustaz. Ya. Ustaz. Saya ingat tahdid kalau dalam bahasa Inggeris dia macam demand. Demand tu apa? Macam mana contohnya? Menuntut Dia lah. dia tuntut dengan cara yang kasar lah. Macam tahdid lah, tahdid. Demand lah Tapi dari contoh Ustaz beri ni taklah mengeras sangat. Contohnya macam Ustaz katakan, kenapa engkau tidak menghormati Zaid, maka akan bersyukurlah dia pada engkau kan. Lebih kurang kan. Dia gini kalau terjemah ni, biasa terjemah. Hendak menuntutlah oleh engkau ataupun hendak memulialah oleh engkau akan Zaid, maka sebab bersyukurlah fayashkuraka. Maka sebab bersyukurlah ia akan nikau. Maka sebab bersyukurlah ia Zaid akan nikau. Faham tak lagi? Tengok. Tengok saya baca terjemah ni. Hendak memulialah oleh engkau akan Zaid, maka sebab bersyukurlah Zaid itu kepada engkau. Fayashkuraka. Maka sebab bersyukurlah ia Zaid itu akan nikau. Maksud syukur ni maksud berterima kasih. Kalau kau mulakan Zaid, maka Zaid itu dia berterima kasih pada engkau. Itu maksud dia. Macam mana kat ini bahasa baru nak kat ini? Bahasa moden. Macam mana? Macam tu lah ayat dia Macam mana? Macam mana kat ini? Saya tak tahu macam mana nak buat bunyi keras. Bukan, maksudnya terjemah fayashkuraka tadi. Muliakanlah Zaid. Maka sebab itu macam tadi Ustaz ni yang last saya tak tulis lagi. Fayashkuraka. Maka bersyukurlah. Dia gini, kalau ayat bahasa pondok gini. Hendak memulialah oleh engkau akan Zaid. Maka sebab bersyukurlah ia, maka sebab berterima kasihlah ia Zaid itu akan nikau. Tu ayat dia. Kalau nak bagi faham senang je. Kalau kau muliakan Zaid, nanti Zaid tu berterima kasih pada kau. Tu maksud dia. Kalau bahasa moden je lah. Kalau bahasa kampung je tu aja ni. Saya cerita tadi. Macam mana kat ni? Muliakanlah Zaid. Maka sebab Zaid akan berterima kasih pada engkau. Tapi Ustaz, bila Nuraini beri contoh macam tu, dia mengabaikan hala. Dia terus pergi akram tu. Daripada Amar. Dia tak mengabaikan hala. Tapi Ustaz ni tak keras mana pun. Saya dengar tak keras pun. Saya tak tahu nak ngeraskannya. Dia kena ada sebab dia tak keras pun. Bagi contoh lain Ustaz, bagi contoh lain yang ni macam tak berapa nak keras kalau kita orang Melayu ni. Macam tak jadi. Dia mengerasi. Dia contoh kita kata mengerasi Dia kalau kita kata mengerasi ni dia macam mana saya amat. Mengerasi ni maksudnya dia contoh lain pun sama juga macam ni ke? Ustaz kalau kita kata kalau kita kata kau kena muliakan Zaid. Boleh. Kalau itu engkau kena muliakan Zaid.
Boleh juga. Ada unsur ugutan tak Ustaz? Tak ada ugutan ni. Dia tak ada ugutan. Dia hanya semata dia macam kasar sikit. Yang semalam tu lembut sikit. Kau kena Dia muliakan bahasa Arab, Zaid. dia ada bahasa dia. Kalau Arab ni dia cakap hala tu dia dah tahu dah. Oh ni ada macam kasar sikit. Kalau sebab Allah semalam tu dia nampak. Kita ni bahasa Melayu ni bahasa kita tak berapa banyak sangat. Jadi bila intonasi lah kita lebih pun. Oh, kalau yang dia sebut hala tu Ustaz, macam tu. Mari. Macam tu. Tapi Kalau kita kalau cakap mari pun tak jadi juga sebab dia tak kasar. Dia Kalau Ustaz tengok kan semalam, Ustaz terjemahkan Allah tu hendak. Hari ni hala pun maknanya hendak juga. Dia hendak juga dah. Dia memang semua jadi hendak saya semua. tak rasa keras. Ya, yalah. Dia hendak semua. Dia semua kata dia suruhan tapi suruhan yang lembut, suruhan yang kasar. Tu beza tu je nak cerita. Nak terjemah sebenarnya payah juga. Ustaz, dia lebih pada intonasi. Betul. Itu dia atas teori sebenarnya. Kita nak buat contoh lain, dia kena itu juga. Ustaz. Kalau dia dalam ini boleh kita nak payah juga kita buat intonasi payah. Ustaz. Intonasi dia macam kau kena muliakan Zaid. Macam tu. Intonasi dia. Kau kena muliakan Zaid. Ustaz saya cuba seperti Ustaz macam ni. Ya, Haji Rahman. Haji Rahman lain kuat. Ya, saya dengar. Kamu mesti muliakan Zaid. Nanti mestilah ia memuliakan kau macam tu Ustaz. Mestilah ia bersyukur dengan kau. Boleh Ustaz? Kamu mesti memuliakan. Kamu mesti memuliakan Zaid. Nanti mestilah dia memuliakan kau. Nanti mestilah dia bersyukur kepada engkau. Boleh macam tu? Boleh juga. Macam tu lah. Tapi dia kalau kita dengar tu tak dengar keras. Mungkin Ustaz tambah tanda seruan Ustaz. Mungkin kita tegaskan dengan tanda seruan. Kalau tegaskan Arab ni dengan tanda seruan. Lepas tu Arab ada dia tak tanda ada seruan. tanda seruan. Arab ni dia beza hala. Dia sebut hala dia tak nak nikah hadirin. Tak, macam kita nak faham bahasa Melayu kita lah Ustaz. Mungkin kita boleh tambah dengan tanda seruan. Tanda seruan lah. Tanda seruan. Kalau tanda seruan ni kita buat dekat situ. Jadi maka Zaid akan bersyukur. Macam ni ke? Yes. Jadi tanda seruan macam tu. Dia kena buat tu hala. Tapi Arab dia tak cakap tanda seruan lah. Sebuah hala ni faham sendiri lah. Oh, dia ni cakap kasar sikit dengan ya aku ni. Ustaz, dalam bahasa Melayu kita kalau tanda seruan tu maknanya penegasan. Ya, betul. Ini saya kena tanya cikgu bahasa Melayu betul-betul. Dia boleh terjemahkan. Tapi nak mudah kata semua hendak aja kat ini. Tapi suruhan tu dia ada suruhan dengan tahdid, suruhan dengan ardu. Tu je. Baik, habis. Tengok. Kemudian Ustaz, kita datang dengan waw. Ya, Hajar Rahaya. Akram tu tidak fi'il madhi Ustaz. Akram tu. Akram tu fi'il madhi kan? Fi'il madhi kan? Akramta mulialah oleh engkau. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi atau azat akrama. Jadi macam ayat ini bukan bentuk suara larangan ataupun macam larangan, macam suruhan, macam tegahan macam ni. Jadi sedangkan fi'il madhi sedang telah berlaku kan? Jadi telah memuliakan oleh engkau. Tak? Telah memuliakan oleh engkau. Kalau ikut terjemah sini. Tak, dia datang dengan hala. Dia masuk dengan Allah tu. Bila dia masuk dengan hala tu, jadi dia dah tak kata nak jadi fi'il madhi, dia nak jadi kata fi'il madhi tu tak ada, dia khitab terus. Dia datang khitab terus. Dia dah tak dia kata akramta tu, dia atas akrama. Af'ala. Jadi dia kata akramta. Bila dia datang dengan hala tu dia berbeza. Kalau kita cakap telah memulialah oleh itu dia tak kena dah. Sebab kita jadi ta tu untuk kamu tu sedang. Ataupun akan datang. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Cantik soalan tu. Baik, habis. Kemudian datang dengan waw pula. Waw saya buang lah. Waw beza lah. Waw pula. Saya buang Saya buang sini. Wa yashkuraka dah.
wa yashkuraka. Tambah waw. Wa yashkuraka. Wa yashkuraka. Baik. Halla akramta Zaidan. Dia ni kalau bahasa Melayu kita ni intonasi Kita kalau nak feeling ke nak apa-apa ni intonasi. Orang tu cakap lembut, dia cakap gitu. Macam tadi lah Jainah kata dia akan ada tanda seruan. Dia kalau bahasa Melayu kita ni dari segi tanda seruan yang boleh nampak beza. Kalau bercakap tu tahu dah. Kalau bercakap kita tahu nak marah apa semua kan. Dia tahu. Arab ni dia tak ada, kalau kita dengar dia macam dengar kasar, sebenarnya dia tak kasar. Dia atas perkataan. Lepas tu kalau saya duduk Mesir dulu, dia Arab dia cakap, kita dengar bunyi kasar Melayu. Padahal dia mencakapan tu tak ada kasar apa pun. Tapi orang kata, kasarnya Arab cakap. Dia nak marah orang. Padahal dia tak marah orang. Saya pun gitu juga. Saya ingat, dia cakap dengan saya kan. Dia cakap je ni. Hantar. Lepas tu dia cakap hantar tapi saya cakap, dia ni nak marah aku ke apa ni? Lepas tu tiba dia senyum balik kat saya. Masa mula datang lah, kita tak pandai cakap Arab kan. Dia senyum balik. Apa dia ni? Nak sekejap nak marah ke? Kata dia, ataupun dia nak berkawan dengan kita. Kalau dia cakap, dia dengan memek muka dia. Lepas tu saya pun cakap, kau kuat saya tertekan kot dengan perkataan dia. Saya kata Arab tak apa. Lepas tu dia kata, lepas tu dia tweet saya balik. Dia kata aku bukan marah kau pun, aku cerita benda tadi tu. Nasib baik dia faham bahasa Melayu. Dia faham Melayu kita. Dia kata, kita pun rasa tertekan ni, dia marah kita ke apa kan. Malah nak cakap banyak, tiba-tiba dia kata dia bukan marah. Dia cakap tu, dia memang style macam tu. Tu dia. Hala tu macam yalah ke Ustaz? Ya? Yalah. Bukan yalah tu lain. Ni hala. Kalau Arab, yalah. Yalah. Dia yalah tu. Yalah. Yalah tu dia macam yalah juga. Yalah. Yalah tu bukan sebut ya Allah bukan. Ya Allah tu dia datang mari. Tu. Yalah. Yalah syabab. Dia kata itu. Ya Arab tu dia cakap yalah tu bukan ya Allah. Kata dia ni asyik sebut berdoa pada Allah Taala ke, panggil tu ya Allah. Dia panggil tu, bukan kata dia panggil tu Allah bukan Kena faham bahasa dia. Yalah. Yalah tu asalnya maksudnya mari. Cepat macam tu. Habis. Halla akramta Zaidan wa yashkuraka. Hendak memulia. Dia panggil hendak semua kita. Tapi di atas jalan tahdid lah. Di atas jalan kasar. Hendak memulialah oleh kau akan Zaid dalam masa yang sama berterima kasihlah ia Zaid akan nikau. Jadi kalau kau muliakan Zaid, dalam masa yang sama Zaid tu akan berterima kasih pada kau. Lepas tu yashkuruka. Bersyukur ni Haji Kamal Zaman, bukan bersyukur ni. Macam Arab cakap syukran tu lah. Kan ada orang bila ajar, terima kasih Ustaz, syukran Ustaz. Apa syukran? Takkan Haji Kamal Zaman bersyukur dengan saya? Bukan. Syukran dengan mana mengucap terima kasih. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala apa? Kita mengucap terima kasih pada Allah Ta'ala. Arab cakap syukur. Macam kita lah, aku bersyukur ini rezeki aku orang bagi. Apa? Aku berterima kasih. Tapi orang kita cakap syukur. Dia juga, okey Ustaz, saya bersyukur Ustaz ajar saya ini. Okey, faham lah. Terima kasih lah tu. Berterima kasih lah tu. Tapi orang Melayu dia tak sebut gitu aja zaman. Ada dekat terima kasih Ustaz. Ada dekat syukur Ustaz. Kalau saya pandang, syukur lah, terima kasih. Syukur tu. Nampak lagi ajar raya? Nampak. Contoh Haji Kamal Zaman dia bantu saya. Pasal cakap syukur Haji Kamal Zaman, saya cakap itu. Haji Kamal Zaman cakap pandang saya. Apa sebab Ustaz cakap syukur kat saya? Saya cakap terima kasih tapi saya gunakan bahasa Arab. Saya cakap syukur. Pelik tak bunyi dia? Pelik lah. Bersyukur di sini dengan mana mengucap terima kasih. Habis itu.
Ustaz, Soalan makna Muslim. dia apa Ustaz? Makna Makna dia mana? Makna mana? yang jawab wow tu. Hala Makna yang akan tu sama. akramaka. Kita terjemah dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, bersyukurlah ia Zaid akan dikau. Hendak Maksudnya, memuliakan akan dikau. memulialah oleh kau akan Memuliakan Zaid. akan dikau. Akan Hendak Zahid. memulialah oleh kau akan Zaid. Dalam masa Zahid. yang sama, bersyukurlah ia Zaid kepada engkau. Ambil masa gitulah. Kalau akan ni takut orang pening pula. Dalam masa yang sama, bersyukurlah ia Zaid kepada engkau. Ni perkataan ni semua ni payah-payah ni. Yang kita belajar ni, jawab 9 ni. Sebenarnya tak ada orang belajar kalau peringkat beginner macam kita. Tapi saya just bagi tahu je. Saya tak mau mendalam. Sebenarnya kalau ikut mendalam macam ini, dia kena takdir lagi tu. Kena buat lagi tu. Wahai syuraka tu kena takwil mazhar tu. Macam ini. Tapi saya tak mau buat itu. Kalau buat itu kan saya takut orang pening lagi. Sebab perbahasan yang ni sebenarnya dia payah. Kata Kak Aini ada satu buku tu, dia tak sebut langsung. Jawab 9. Untuk pendedahan dia tak bagi. Tapi saya bagi pendedahan sahaja. Nak bagi biasa dengar. Sebab apa? Sebab saya bagi pendedahan ni. Sebab kerana di dalam 9 ni kebanyakan dia ada larangan istifham itu di dalam Al-Quran ada. Dalam ayat Quran dia ada. Dalam 9 ni ada. Dalam hadis pun ada. Sentuhkan juga sebab kita nak faham Quran kena tahu bahasa Arab. Jadi perkataan 9, jawab 9. Jawab fa dengan waw ni Haji Kalam Zaman. Dia ada dalam Quran, hadis, syair Arab. Macam malam tadi saya mengajar hadis. Tiba-tiba ada jumpa. Malam tadi ada. Jumpa dalam hadis. Istilah. Kaifa. Malam tadi. Habis itu. Di sini ni kalau kita tak tekan sangat pun tak apa Haji Safar kalau kita rasa payah benda ni tak apa, tinggalkan. Ini perbahasan yang rumit, bukan kata dia kalau orang-orang yang dah lama mengaji lama pun pening juga benda ni. Baik, habis. Kemudian yang ketujuh. At-tamanni. Ni saya buang, saya padam Okey, saya padam. At-tamanni. Ustaz tu, Ya? Ustaz yang tadi apa dia? Asadasa. Yang Ustaz padam tadi ni. Asadisu. Yang keenam. Okey, terima kasih. Asadisu. As-sabi'u. Ni yang ketujuh. As-sabi'u ni yang ketujuh As-sabi'u at-tamanni. 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 Tamanni ni asal bercita-cita. Ni tengok. Laita tu ada lafaz laita tu. Kalau halal tu tahdid. Tengok. Dia kalau tamanni ni tu. Nanti. Tamanni ni dipanggil bercita-cita. Tamanni. Bercita-cita. Baik, tengok contoh dia. Misal dia. Ni mudah je. Ni mudah. Misal dia. La'alla. Ustaz, cita-cita ni boleh tercapai ke atau tak tercapai tamanni ni? Dia beza tamanni dengan rojak. Ar-rojak. Kalau sebut kalau kita kata ar-rojak, dia kalau ar-rojak tu kita bercita-cita, dia beza ar-rojak tapi tak masuk lagi ni bab ni. Tapi kalau dah tanya tu
Dia atamani, dia cita-cita sama ada dapat tak dapat, dia tak kisah. Boleh dapat ke boleh dapat ataupun tak dapat. Kalau rojak dia mengharapkan semata-mata Allah Ta'ala. Tu rojak. Tapi dalam ni tak bahas dalam ni. Contoh dia bercita-cita nak pergi haji. Kemudian dia ataman. Tu boleh. Kadang-kadang nak pergi haji tak sampai cita-cita dia. Kadang-kadang sampai. Tengok contoh. Saya ada contoh ni. Tengok. Tengok. Apa? Nanti. Laita. Laitali malan. Nampak lagi aja kau Zaman? Nampak Ustaz. Okey. Laitali malan. Laitali. Saya punya ya tu panjang. Laitali tu nampak tak nampak sangat. Dia titik dua tu. Tu. Laitali malan. Lepas tu? Ni banyak ni. Dalam hadis banyak. Fa'ahijja. Bunyi gitu Fa'ahijja. Nanti sekejap. Baca lagu mana? Taraji ada lah ajaran Yang ke-8 nanti ada. Nanti saya urai. Ada dalam tu. Yang ke-8 dan 9. Taraji ada. Ya, betul ada tak? Ada. Fa'ahujja minhu. Kita tengok dalam contoh lain. Fa'ahujja minhu. Laitali malan fa'ahujja. Tu. Fa'ahujja minhu. Ataupun betul akan datang au wa ahujja. Ni tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Laitali malan. Mudah-mudahan. Tulis terjemah. Laitali malan. Mudah-mudahan bagi aku itu akan harta. Mudah-mudahan bagi aku itu akan harta. Mudah-mudahan bagi aku itu ada harta. Kita kata ada harta. Kemudian fa'ahujja minhu. Fa'ahujja. Fa'ahijja nanti ya. Hajja yahujju. Hujjan. Fa'ahujju. Fa'ahujja. Hajja yahujju. Hajja yahujju. Orang pergi hujat. Betul. Fa'ahujja. Jangan macam fa'ahijja. Fa'ahujja. Fa'ahujja. Apa tu? Harap-haraplah. Kita kata mudah-mudahan. Dia biasa laita tamani dia panggil mudah-mudahan. Kadang-kadang tamani ni cita-cita dia tak tercapai. Dia kalau tamani ni ada kala ni kita terjemah cita kosong, ada juga angan-angan kosong. Tapi boleh juga kita kata tengok dia kata laitali malan. Ni panggil cita.
li malan. Mudah-mudahan bagi aku tu ada harta. Dia orang tak kerja. Tiba-tiba dia kata bagilah aku ada harta. Kemudian fa'ahujja minhu. Maka sebab maka sebab tu fa sabab. Nampak? Maka sebab aku nak mengerjakan haji. Maka sebab aku nak mengerjakan haji. Minhu daripadanya, daripada harta. Maka sebab aku nak mengerjakan haji daripadanya, daripada harta. Jadi maka sebab tadi tu aku nak mengerjakan haji daripada harta tadi. Itu dia. Tapi cita-cita ni pun walaupun kita kata angan kosong pun, tapi dia sebagai tamanni. Sebagai tamanni. Tengok. Nampak lagi tu Ajar Farida? Terjemahan tadi. Nampak Ustaz. Okey. Tengok. Baik. Ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan aku ada harta. Mudah-mudahan aku ada harta sebab aku nak mengerjakan haji dengannya. Itu bahasa moden sikitlah. Mudah-mudahan aku ada harta. Kalau terjemah bahasa pondok, mudah-mudahan bagi aku tu ada harta. Maksudnya aku ada harta, maka sebab aku nak mengerjakan haji daripada harta itu. Jadi aku nak mengerjakan haji daripada harta itu. Tu cerita dia. Fa'ahujja. Sebab tu kena ada lah. Sebab fa sababiyah. Fa tu bagi fa sababiyah. Fa'ahujja. Kenapa baca fa'ahujja, kenapa tak baca fa'ahuju? Kalau orang tanya. Sebab dia amil nasab kita belajar sekarang ni kan. Amil nasab. Habis. Kemudian kita buang pula satu lagi. Laitali malan wa ahujja. Ni. Tempat lagi Mama Malah, Dobit. Mama Malah. Oh, driving ni lupa. Sorry. Nampak lagi Ajar Mahina? Ajar Mahina ada rendak ni. Saya pun main sebut je. Wa ahujja. Ni wa ahujja lah. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Malan tu makna apa? Malan tu harta. Malan. Harta. Li tu bagi aku. Bagi aku, ya betul. Li bagi aku. Okey, terima kasih. Dia masuk kalau macam ini kalau masuk ni li tu dipanggil khabar muqaddam bagi li, malan tu jadi isim muakhar bagi laita. Itu kalau i'rab dia lah Ajar Mili. Kenapa sebut malan? Jauh lagi tu saya Ustaz. Itulah Kokok dah belajar kan. Lepas tu kita bagi tahu tu. Kalau takut ada orang tanya pertanyaan tu je. Habis. Jadi kalau laita li malan, dia kalau wa ahujja minhu, tidak mudah-mudahan. Laita tu masuk mudah-mudahan tu tamanni, bercita-cita. Mudah-mudahan bagi aku itu ada harta. Dalam masa yang sama mengerja hajilah oleh aku daripada harta itu. Mak kata Ajar Mili semalam lah. Ni dia masa dalam bukan waktu. Kalau datang dengan fa tu dengan sebab. Waw ni dengan mana waw ma'iyah dia panggil. Waw ma'iyah. Maksudnya dalam masa sama tu aku nak mengajarkan haji dengan harta tu. Kalau ibarat dia aku mengharapkan ada harta, dalam masa sama aku nak mengerjakan haji daripada harta itu. Kalau dia ada harta tu dia nak mengerjakan haji sekarang.
Tu maksudnya. Jadi Ustaz, Maksudnya. maksudnya Ya. kalau dia ada harta tu dalam masa yang sama lah. Ayat dia tu yang dia nak emphasize ke dalam masa yang sama. Ya, betul. Kalau wow. Wow tu dalam masa yang sama lah. Ayat nak emphasize pada dia punya tajuk kata dia tu lah. Kalau dia ada harta dalam masa yang sama, dia nak buat haji. Dengan apa ya, yang betul. dia ada lah. Betul? Betul. Alright. Thank you. Okay. Okey, baik. Habis. Dapat lagi Haji Kawan Zaman? Nampak Ustaz. InsyaAllah. Ya, Haji Sairah nak tanya apa? Ya. Laita ni dia hanya guna untuk ganti nama orang yang pertama je kan? Tak boleh, boleh tak kita kata laita, lahu, laika boleh tak? Nak baca laitu, laiti tak boleh. Dia memang dia panggil Allah Muhammad, dia panggil mabni. Dia bina di atas laita tu tak baca. Dia bukan atas kamu bukan kamu tu. Bukan sebab laita tu kamu berharap bukan. Bukan, maksud saya laita tu memang laita, tapi li tu boleh ke tukar lahu atau laka, boleh? Laita lahu laita, boleh? Boleh. Tidak adalah baginya seorang lelaki itu ataupun kita kata mudah-mudahan bagi seorang tapi kena sebut dia punya fa'il lah. Kena kata lahu tu kena ada lah siapa dia lahu. Nya tu kembali pada siapa kena ada lah. Kalau dia nak buat ayat laita Zaidan. Apa tu lahu kena tambah lagi tu. Kalau nak sebut lahu semata-mata, dia kena ada rujuk domain tu, lahu tu kena rujuk pada siapa. Dia kena tengok ayat sebelum dia. Oh, kena letak dia. Tapi ini kita buat ayat. Contohlah kita kata gini kalau nak buat ayat. Okey. Zahaba ataupun kita kata cuba tolong buat ayat. Bagi ayat masa lain saya tolong terjemah Arab. Apa? Zaid itu berbincang dengan ayat yang sama kan? Boleh ambil ayat yang sama. Boleh ambil ayat yang sama. Sebelum kita kalau nak letak lahu, dia kena ada ayat sebelumnya. Kita kena buat ayat sebelumnya. Isu dia. Kalau kita nak buat li tu maksudnya dah sekarang dah. Ya. Ustaz taruh nama Zaid je. Laita Zaidan malan fahujja min Tak. Dia tak boleh macam laita Zaidan tak boleh. Ya, Haji boleh macam tu, tukar je. Dia tu saya. Kalau macam tu, kalau laita Zaidun malan, li tu tak ada lah. Tak, masalahnya ajar saya lah dia tanya kalau nak sebut lahu tu boleh tak lahu? Boleh lahu, tapi kena ada ayat sebelumnya. Kita kena buat ayat satu lain pula. Dia kena ada ayat rujukan. Kalau kita kata lahu semata-mata, mudah-mudahan kita kata kalau kita kata mudah-mudahan baginya, siapanya? Jadi ayat tu tak lengkap. Kalau kita sebelum tu ada ayat, contoh kita kata Zaidun yajlisu fil baiti. Contoh Zaid itu sedang duduklah di rumah. Lepas tu laita lahu lepas tu baru kita tulis laita lahu malan. Mudah-mudahan bagi Zaid itu ada harta. Tu tak apa je tu. Kita buat ayat kita tak apa. Nampak tak? Dia kena kaitkan. Tu rujuk pada siapa? Dia kena buat ayat lagi. Dia kalau cakap lahu semata tak boleh tu aja saya. Ayat dia tak orang kata bukan tak cukup. Jadi tak betul lah. Salah dari segi vocab tu tak kena lah. Bukan vocab dari segi vocab tu tak kena. Dia domain tu tak kena. Lepas tu kalau orang karangan kalau dalam bahasa Melayu Zaid dia menyimpan wang lah, dia save duit dia kan. Lepas tu barulah dia bolehlah sebelum tu kita kata Zaid tu dia sedang simpan duit dia lah, dengan menabung duit dia. Kita kata kalau menyimpan kita kata gini. Yudi'u Zaidun, menyimpanlah oleh Zaid malan. Boleh? Yudi'u Zaidun malan. Lepas tu laita lahu
malan fa'ahujja fa'ahujja minhu. Boleh? Tak ada soalan apa? Boleh kita buat tu. Yudium menyimpan oleh Zaid akan harta. Tu kalau saya buat ayat, itu saya buat ayat dah. Sebab tu kalau dalam karangan, saya boleh check mana kita kalau tengok cara karangan orang tu kita tengok. Kalau dia ayat dia salah tu saya boleh buat tanda macam tu. Dia macam bahasa Inggeris lah. Kalau nak cakap tu benda dia nak tulis benda tu mesti ada korinah dia, mesti ada benda ayat dia sebelum dia, tak boleh tulis macam tu ikut dan tak boleh. Kalau esei dia macam tu lah. Kalau dia kan ada ayat dia lengkap. Ajarana lepas tu kalau penulisan orang, kalau saya tengok penulisan Ada kesinambungan Ustaz. Ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Lepas tu kalau saya tengok esei, kalau dalam insya', dia bahasa Arab insya'. Kalau orang tulis bahasa Arab, kalau budak-budak tulis karangan tu, budak SPM ke, saya boleh tahu tu. Salah dia mana-mana saya boleh tahu. So, kita boleh tahu. Kita write je tu dulu boleh. Macam Babeli dululah. Ada orang buat master di Azhar, lepas tu dia minta Babeli check. Lepas tu dia tak pandai lagi lah. Dia check Babeli check tu, banyak merah. Orang kata apa, ini ni nak rujuk mana, tak kena, lepas tu ni, banyak benda lah. Kalau saya nak senang-senang je. Kalau bawa pelajar master apa, saya check mana salah. Tapi orang zaman sekarang, kalau buat PhD dengan master, kata Ustaz Najib lah, diorang dah senang. Kebanyakan dia hantar dekat orang Arab tolong check. Betulkan dia punya uslub dia. Tu masalahnya. Jadi sebab orang kita dah tak boleh nak mahir dalam bahasa Arab. Dia nak main dalam bahasa Arab, dia kena karang sendiri. Kalau macam di Azhar, dia kena karang sendiri. Tak ada orang check. Kalau check tu, doktor tu sendiri check. Di tempat kita tak. Kalau buat master dengan PhD, yang check tu, doktor tu dia tak mau check dah. Kadang-kadang doktor tu pun dia kata, ni bagi orang Arab translate, dia kata. Jadi, terlalu mudah lah. Di tempat kita ni mudah. Kalau nak dapat master dengan PhD tu, mudah lah. Kalau di Azhar, payah. Cukup payah. Dia kena karang sendiri. Karang sendiri payah. Karang satu, lepas tu, uslub bahasa Arab tu kena ada. Dia kena ada zuk dia. Ajar zaman lepas tu ada kawan tu dia ambil tu di UKM tu SPM lah apa. Dia punya doktor 2 tahun dah habis dah. Sebab dia kata dia kadang-kadang dia buat penulisan tu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab lagi payah. Jadi nak kena check translate kena bayar RM1,000 bukan murah RM1,000 kena bayar dekat Arab. Saya cakap dengan kawan saya, bagi kat saya RM1,000 saya tolong check. Senang. Habis. Tu kena ingat je saya kena tengok kesinambungan ayat tu. Dia tak boleh sebut laita lahu, tak boleh. Dia kena tengok sebelum ayat tu. Kena ada ayat sebelum dia Baik, habis. Okey, baik. Nak buat ayat pun kena tengok dulu. Kemudian kata dia kena ada subjek predicate dia. Macam mana? Dia kena ada subjek and predicate. Lepas tu ayat dia nak kena sinambung dengan subjek tu lah. Iyalah, betul lah. Bahasa Arab macam tu juga. Dia tak boleh, dia macam bahasa Inggeris sama je. Esei mana-mana pun, bahasa Melayu ke. Takkan kita cakap mudah-mudahan bagi dia. Lepas tu, tiba-tiba buat ayat. Mesti orang kata, siapa dia tu? Melayu kita cakap itu juga kan. Dia ada kesinambungan sebelum daripada ayat tu. Baik, habis. Ustaz, boleh tak kita boleh buat contoh dalam Al-Quran? Contohnya, ya laitana mislama utiya qarun innahu lazu hazin azim. Boleh dalam Quran? Ya laitana. Ya laitana, lepas tu? Ya laitana. Alamak. Ya laitana, betul? Mislama utiya qarun innahu lazu hazin azim. Boleh tak? Itu bukan. Itu tak masuk dalam bab yang kita belajar. Sebab dia tidak datang dengan waw dengan fa. Kalau ada fa dengan waw tu dia ada dia menasabkan, baru kita terjemahkan lain. Gitu. Itu ya laitana tu dia semata-mata dia mengharapkan dia nak cerita pasal itu bab itu bab khabar kana tu lain tu. Itu akan datang kita belajar insya-Allah. Terima kasih. Itu tak masuk bab lagi. Okey, baik. Ni yang laita ni hanya untuk bab ni saja. Dia ada bab tu juga tapi dia tak masuk bab ni. Yang dikatakan an-masdariyah tu tak. Ada dalam Quran ada tu. Kalau nak contoh Al-Quran boleh, takut kan tinggi pula. Nanti tunggu, nanti bila kita dah sampai setengah kitab ni baru kita masuk Al-Quran
Sebab kita beginner kalau kita terus yang Al-Quran tu boleh takkan saya orang tak faham. Sebab dia berkait, ayat Quran ni dia berkait dengan sebelum ayat tu. Kalau belajar tafsir sedap lah. Kalau kita belajar tafsir Quran, kalau ada nahu macam ni, main sedap. Nanti insyaAllah akan kita cuba buat macam tu. Kita ambil Quran, lepas tu kita cuba satu-satu. Tapi syarat kena belajar ilmu nahu tu bagi habis dulu. Kalau nak ilmu nahu tak habis lagi, kalau kita belajar Quran terus, dia pening nanti. Baik, nanti kita sambung lagi. Yang ke-8 pula nanti esok habis, esok dah habis dah. Esok 8 dengan 9. Esok habis dah. Dah tak ada payah lah. Esok last. Esok kita masuk taraji dengan an-nafiu, nafi. Esok last kita masuk. InsyaAllah habis lah. Dah 2 minggu dah kita faham dia ni. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.